the most famous one. And then there are a lot of final assessment ideas that one can think of. For example, final exam, FE, saya guna FE, open book test or capstone or performance for arts and music, portfolio, be it portfolio for physical or e-portfolio. We also have project. If you want to use project as final assessment idea, tu pun boleh. Exhibition, scientific modeling, biomapping. This is some examples that I can think of. Documentary, summary paper or reflective paper. But the fact that all of these ideas must be able to evaluate students' progress in a course. So that's the idea of what is final assessment is. Next slide would be, this is just a guide. When we choose a final assessment, when we choose any type of final assessment, be aware of what is the time taken for student to accomplish an assessment task. The face-to-face, if any, and then you have to add on with the preparation, and it will total up to this final SLT for each of the activity that we plan for our students. I'm going to show a quick one before I move on to what is my experience in doing open book test. This is the calculation. So be aware that whatever final assessment we want to choose, you have to table it out to look at the assessment alignment. Apa benda pula tu? Assessment alignment AA. Assessment alignment ni, for instance, that we have test, we have peer review, we have lab reporting, reflective writing, ni contoh je, or any final assessment that will involve any face-to-face or synchronized or online activity, maybe like 2 hours, so they have to prepare it for 6 hours, total up to 8. So yang hijau semua ni ialah total assessment hours. Contoh di sini ialah 20 assessment hours. Macam mana nak kira percentage untuk each of the assessment? So 2 jam bagi 20 ni total tadi darab 100, kita dapat 10%. So do the same calculation to all, and then we can see whether kita punya coursework, this is coursework, dengan kita punya final assessment meet with whatever stated dalam kita punya proforma, 60-40 ke 70-30 ke. So that is the calculation. Therefore, when kita plan a task, a final assessment task, make sure that kita kira betul tak kita punya cadangan ataupun sasaran untuk memenuhi 60-40, 70-30, 80-20 ataupun even 100% tu kita tak payah kira kan. So, but then that is how we calculate the distribution. Formula dia ada kat sini. Dan dalam formula link ni sebenarnya ada link tu kepada saya ada kongsikan satu Excel punya calculation tu sekalikan dengan assessment sekali. So insyaAllah that will be a guide. Again, the word is guide. It's going to guide us how to plan things. Alright, so now it comes to the sharing of my experience in designing open book test. For your information, open book test ni saya lakukan sebagai test, bukan exam it's a test. For SBK 3013, I plan 3 tests. Ada 3 test. Satu yang test yang pertama tu saya buat MCQ which consists of dia ada MCQ which consists of best answer question, and then ada true false. That is the first one. Second test, saya go for short essay questions, and then the third test I opt for OBT. Tu untuk SBK 3023 tahun 2017-18, sometime at that time. Waktu tu the experience of doing it, I hold on to one principle. Macam kenapa saya nak pilih open book test? Why I want to go for open book test? It's not simply that nak buat open book test lah, no. So for this open book test ni, saya punya kursus biochemistry, saya concentrate on carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism saja for that OBT. Ini pengalaman saya lah. The rest of it dia ada topik-topik dia. But the fact that we should consider this. The idea of OBT is question dia tu should be able to allow student to do things, untuk membuat sesuatu with the information they have. To do things ni apa? To do things ni lah yang akan keluar dalam question tu nanti.
Information ni apa? Information is the one that they bring into the classroom. Sama ada buku ke, crib sheet ke, ataupun whatever. That at that time kita ada physical punya physical punya meeting. So dia bawa buku, dia boleh bawa nota. So that is depend on the information that kita ada lah, yang pelajar-pelajar tu ada. Okay, first step, there are 3 steps. Ada 3 step yang saya gunakan waktu saya nak merancang buat OBT ni. First, I need to understand the learning outcome statement. Siapa bunyi-bunyi tu? Okay, understand the learning outcome statement. If we can read together my CLO1, explain the major biochemical pathway in nature whereby organisms store and use blah 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 sampai situ. Then untuk C3 ni ialah tajuk dia applying. Untuk dia punya sasaran kognitif dia lah C3, which is applying. So remember that I said that this is meant for carbohydrate metabolism. For carb metabolism ni, it's actually a big topic. So I have to finish it I can only use like 2 weeks, 2 to 3 weeks untuk siapkan carbohydrate metabolism. It is a big topic. Dia terdiri daripada, cerita sikit anabolism and catabolism, along with the regulation in each of that metabolism. Anabolism ni dia ada gluconeogenesis, yang ni ada glycogenesis, all genesis ini. Catabolism ada glycolysis and glycogenolysis. So ada semua, ada beberapa topik yang very huge. Ini glycogenolysis. Siapa yang pernah ambil biochemistry tahulah ni ya. So this topic is big and huge. Dia punya content banyak. So I am not going to ask question that only need them to recall. Dia punya isi dia banyak. Memang banyak terms, and then dia ada banyak pathway. So if you look here, 4 big pathways. Itu tak masuk lagi dengan regulation. So I'm thinking of that. Dia punya ni ialah tajuk applying. Saya faham betul-betul saya punya learning outcome is applying. I'm not going to ask any recall questions. I'm not going to ask they recall facts or they just comprehend things. No. So because of the applying, I need them to do something with this topic ni. Topik untuk carbohydrate, I need them to do something with topik carbohydrate ni. So what are they going to do? So dalam kelas kita ada discussion, kita ada go for case study. At this time saya guna satu kaedah lain, lab-based learning. So dia akan buat design of dia punya based on lab case lah dia ada buat. So but then that is also help them to apply that knowledge into a certain situation. But in terms of assessing them, whether or not they can explain major biochemical pathway through various information resources ni, whether they can do that by having another action. So yang tu saya guna untuk create OBT, meaning that they have to do things, they have to act on things by using available information with that they have in hand. So itu idea dia. So the next step, bila saya dah tahu apa benda, topik apa saya nak pilih ataupun apakah depth of that LO yang saya nak pilih, then only I can design an OBT. So kalau rakan-rakan semua fikir nak buat final assessment, nak guna OBT ataupun open book exam ni, so think of which topic that we really need to use ataupun need that content to be tested. So bukan tak semestinya semua. That is my suggestion lah. If you want to go for very comprehensive tu macam medik kan, they go for very comprehensive content, then it's up to you. But the fact that you know where is the depth, what is the depth of your content, and remember that knowing what is your level of cognitive is very crucial, so that you don't go beyond of what you are measuring. Okay, my second step is understanding the Bloom taxonomy ni. As I said just now, saya punya tu ialah C3. So kalau tengok question kat sini, can the learner use information in a new way? So saya fikirkan dari segi aktiviti, saya buat lab-based learning. They use information in a newer way. And then how to assess, I'm thinking of
can they use the information in a new way by giving them an assessment task. Bagi dia assessment yang boleh menyebabkan dia menggunakan maklumat dengan cara yang baharu. So I want to test that one. So I pick this idea, saya kekalkan this idea on how to convert that into assessment task. Alright. So untuk OBT task ni, bila saya nak lakukan OBT task ni, is way back in 2017, 2018, baru jugalah. Saya ada set my own rules. My first rule is how to frame a question. Macam mana nak frame question means macam mana nak buat soalan lah. How to frame a question. Saya punya soalan tu mesti authentic. It must be a real world. And then soalan-soalan saya tu must be broad, general in scope. Bukan menjurus kepada what is. So that is more about recalling kan. And then I want my question to have students to buat sesuatu dengan information yang saya benarkan dia guna. So what is that act? Yang ni yang penting bila kita nak create soalan tu. Apa yang kita nak dia buat? Kita nak suruh dia buat analysis, kita nak suruh dia buat application. So that depends on kita punya cognitive level tadi. And then saya set pada diri saya, soalan tu mesti more than one correct answer. Dia tak boleh satu je jawapan and absolute yang tu satu-satu je no. So for OBT ni, bila saya design, soalan dia can be many, can be varies. Tapi semua betul as long as they have good justification and good content. So another one that I said, dia mesti apply the knowledge. It's not about memorizing apa benda. They don't have to memorize anyway. They just know where to look for. Nak cari kat buku bahagian mana. If they bring, because I allow them to bring script sheet, so dia boleh tahu kat mana yang dia nak rujuk. So it's more about applying that knowledge into that situation or into that questions. And then soalan-soalan saya dah set dalam kepala saya, mesti dia boleh kritik ataupun dia boleh plan sesuatu, dia boleh create sesuatu, dia boleh do reflection, they can define, they can justify. Dan it's not about explaining, it's more about justifying, more about planning things, creating things. So that will be my rules in terms of framing a questions. And then soalan mestilah jelas dan straightforward, jangan berbelit-belit. So this is the most challenging part dalam membina OBT. Trust me, been there, done that. To frame a questions. You can find, tapi saya cadangkan kalau siapa nak buat, go on case base. Case based question is a good OBT test. Case based. Mana-mana case for education ke, for sciences ke, if you come up with a case base, that will be a good one to pose it as a question. Okay, number one, number two. These are again my rules. Saya benarkan waktu tu pelajar-pelajar boleh bawa satu je buku biochemistry dan buku chemistry ni mesti dipinjam di perpustakaan. Waktu tu saya ingat ada kempen so pelajar pinjam. So pelajar-pelajar saya semua wajib pinjam satu buku in the beginning of the semester. And then I allow them to bring their my map notes, bukan script notes saja bukan note yang dia tulis. Dia mesti bawa nota berbentuk mind map. Why am I doing this? I'm leading them to study the content before coming into the test. So they buat mind map. Because they cannot just create a mind map without studying the content. Carbohydrate metabolism is quite big. So they have to come up with a mind maps and then indirectly they need to study. And then satu lagi, on OBT ni kita mesti set berapa banyak perkataan ataupun page length. Saya set page. Saya kata maximum 4 pages. Kalau tidak nanti semua akan tulis banyak-banyak. So that sometimes they just write, they copy down je tau. They copy paste. So be careful with that one. We should state, ada setengah nak buat 1000 patah perkataan ke, 500 patah perkataan ke. So it's up to you. You know what to decide. And then satu lagi, masa. So remember that when we do OBT, we cannot use the normal timing rule. 20 markah, 30 minit, that is normal timing rule. But for this one, even though 10 markah, I allow them to finish that one or I allocate them 40 minutes. Sebab apa saya tambah 40 minutes? Sebab they have to flip through dia punya buku ataupun look back at their notes. That will of course consume time. So for searching the information or looking for the correct information in their nota ataupun dalam buku yang dia nak bawa.
Okay, ini pengalaman saya lah. Tapi so far saya tengok pelajar-pelajar waktu dia test tu, waktu dia dalam test tu, because only one book, so I think tak consume banyak ruang sebab dia ada mind map notes. So they refer, sebab saya dah beritahu dia orang, so tag dalam buku tu, tag siap-siap. Use tag post-it note ke apa benda, tagging tu kan, tag siap-siap kat mana, so that they don't waste their time flipping the pages. Okay, the third one is the assessment. Ini pun penting. If you have a good questions and you have a good process of OBT, if you don't have a good assessment, tak guna juga. So for measurement, saya guna score untuk measure what level they have, what level they are doing, at what level they are. So saya guna scoring. So for instrument yang saya gunakan ialah rubric. Rubric is another one that we really have to look into and think through if you want to come up a rubric. You cannot just download anywhere from the internet and make it yours and then just straight away use it to your students. It will never work. It will never match with what you want. Saya utamakan kat sini, kita mesti kenal pasti apa kriteria yang kita nak ukur daripada question tu, daripada jawapan pelajar tadi tu, and what are the descriptor. The criteria ini sangat penting. Kalau Mizi dengan Kak Nizam ada kat sini, I'm 100% sure dia akan sokong saya. The criteria akan determine what are we looking for. The descriptor is what level they are. Kalau kita tahu dalam jadual tu, the criteria, normally criteria akan duduk sebelah kolom kiri, yang dalam kolom kiri sekali, and then the descriptor will be on the top row of that table. So saya, macam mana saya nak tahu apa benda kriteria dengan descriptor? Again, saya akan tengok pada saya punya LO. So kat LO saya explain pathways, biochemical pathways. And then for the assessment, apart from score, saya juga bagi dia orang bonus if any. Nanti saya tunjuk saya punya rubric. Okay. The third step, yang ni yang sangat penting bagi saya. I'm not so sure for the rest, but for me it's very important. Reflecting ni saya punya sendiri, saya sendiri reflect, dan juga saya get feedback from student. Daripada pelajar-pelajar punya maklum balas lepas dia ambil test tu, saya tanya, saya go a very quick survey of how they felt. Ada yang kata benda tu excited, ada yang kata susah. Dia ingatkan senang sebab ingat OBT ni orang ingat open book. Likewise, like they have books and information, they can just go and copy it down. So they thought that in the beginning itulah keadaannya, which is totally no. And then challenging the thinking, so dia akan test dia punya thinking. Dia kata soalan OBT ni memang challenge dia orang lah. And then push creativity, need to think differently. In fact, ada yang cakap, oh ni kena study sepatutnya. So we're like, okay. So meaning that fahaman pelajar-pelajar, dia ingat open book test ni tak payah belajar, dia ingat senang. So ada yang kata new experience, except for Dylan. Kalau siapa yang pernah ingat Dylan, Dylan Hagen, ni waktu tu ada Dylan dalam kelas saya ni. He's an international student from US. Dia bagi dia dah biasa buat open book test ni. So he did well in his book test, in the test book ni, OBT ni, he did well. And then ada juga yang kata unexpected because dia tak sangka macam ni caranya, walaupun dia tahu bahawa ada test, you have to answer, but they think that book and their mind maps should help them, but the other way around. So still juga kena fikir dan compose dia punya idea of what to put on a paper. Alright, I'm going to show you one of the questions, satu sampel. Saya screenshot je daripada soalan test yang ada hari tu. So again, I just want to remind, before you come up with the questions, pertama understand kita punya CLO, and then understand apakah kita punya tujuan ataupun data yang kita ingin kutip daripada task yang kita nak bagi tu, which is in this case, saya nak uji konten carbohydrate metabolism. Saya juga nak melakukan proses integrasi education sebab kenapa dia pangkar? Sebab dalam one of yang tu, kalau kita masih ingat ada yang nak suruh kita integrate
education dalam pembelajaran supaya pelajar-pelajar kita ni dia dapat content knowledge dan dia juga dapat pedagogical knowledge dan juga dapat IT knowledge kan. So I'm doing that for that sake, I'm integrating education in that content. And then satu lagi yang kena semua mesti tahu ialah what level. So I want it to be C3. So this is application they be able to apply. And then again I put next to my slide waktu tu the rules that saya set untuk diri saya sendiri lah. So it should be blah 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 blah. As you can see that 7 list. And then this is the questions. Contoh soalan yang saya pernah tanya pada 2018. I'll give you a few seconds to read the questions. Okay. So for open book test, kalau kita ingat apa pelajar boleh buat dengan information yang dia ada. So apa yang dia boleh buat ialah I want them to write an analogy. So analogy ni ialah konteks yang saya mahu, the context that I want them to do. That is an analogy, tulis analogy, because this is dia punya STEM, saya dah terangkan dia. Before that dia pun dah biasa dah what is analogy. So saya bagi dia punya STEM question ataupun trigger. This is the trigger tentang analogy. So ini the integration of education context kan. So saya nak dia orang buat analogy. So from that analogy dia nak buat analogy apa? So they have to go for content. So these are the content. Dia hanya pilih satu saja. Dia hanya pilih one of it and create an analogy to describe the pathway, any of the pathway ni as detailed as possible. Kalau tengok daripada CLO 1 saya, they have to explain biochemical pathway. Kalau kita tengok pada C3, they have to use information in a newer way. Information apa? Information carbohydrate. New way apa? In way of doing analogy. So I think that things that fit. And then kalau saya tengok balik saya punya rules tadi, is this real world? I would say authentic. I don't know whether that's authentic because kat sekolah nanti if they want to use analogy, they already have this practice of how to use analogy in explaining new things. Question dia broad tak in scope? It's broad because writing an analogy, it can be anything. It can be anything that suits the understanding of any of the content yang dia terangkan. Question that require students to do things. Okay, dia kena buat apa? To do things mean they have to do analogy. With information available. What are the information? Information dia daripada buku biochemistry, buku teks biochemistry dan juga dia punya mind map notes ataupun crib sheet. Okay, can it be more than one correct answer? Yes, it can. Because analogy dia ada banyak kaedah yang everything, semua pun boleh jadi betul. Do they have to apply knowledge here? Yes, they have to apply their knowledge of glycolysis, gluconeogenesis, glycogenolysis and glycogenesis tu ke dalam analogy tu. So analogy is a tool to make people understand about the content. So are we inviting them to critique, plan, defend, reflect and justify? I would say they have to plan. In terms of analogy, dia kena plan benda tu. Is this question straightforward and clear questions? I think it's yes. Because they just had to write one of the pathway. So this is example of soalan, one of the OBT questions yang ditanya. So markah saya bagi very simple, 10 markah je. 10 markah ni dia kena siapkan dalam masa more or less 40 minutes. Sebenarnya waktu yang saya bagi 40 minit tu tak cukup. Because dia kena doodle dulu, nak fikir. So I would say kalau if you want to plan for this level, this day, maybe you can add another 45 ke for this one. But it's only 10 minutes because bukan sebab dia tak buat semua. Dia just pick any one of these pathways. Okay. Question. How did I assess the assessment task? Macam mana saya lakukan ialah I come up with a rubric. So this is a rubric. Kalau kita tengok rubric test 3, saya letak nama, group, metric and saya minta dia masuk dan dalam dia punya jawapan tu nanti in the beginning of dia punya kertas tu saya minta dia tulis nama buku teks dia, buku teks apa.
And then if you look at this row, ini ialah descriptor dia. I just pick 4, excellent 4, proficient, average and poor. And then kriteria dia, saya ada 3 kriteria sahaja. Criteria, the first criteria that I want to find out is the comprehension of text, meaning that dia punya content dia. If you look at the excellent punya column, they should be able ni dah yang tertinggi demonstrated complete knowledge on concept or principles of carbohydrate metabolism. Walaupun content tu ada, tapi if they don't know how to use the content and to understand the content tu, it would be a problem. And then show a thorough and excellent understanding in interpretation of the content, because dalam buku tu ada banyak benda, dalam mind map notes dia dan textbook tu is a lot of thing. Can they interpret the content tu? So these two is untuk content. And then synthesis of context. Benda synthesis of context ni, ini ialah dia punya context, which is dia punya analogy dia lah. Sebab saya punya context ialah analogy. So this and macam je ni. Okay, nanti betulkan GY. Analogy ni, so if they can demonstrate excellent ability to look at the trigger from different dimension, so that will test them whether or not they can come up with a good analogy, or they have like few analogies and then they combine it into one. Yeah, I saw ada paper yang dia buat analogy berbeza-beza, keadaan berbeza-beza dalam satu keadaan ke satu keadaan. Can they generate innovative idea apart from that books in terms of to develop dia punya analogy tu tadi. And then the final one is application of content into context. Ada relation tak antara content dengan analogy itu? Ada setengah tu macam deviate from the analogy. Analogy ni masuk lain, content dah masuk lain. So this is the part that I want to measure whether they can integrate in terms of education ni kan. Integrate content dengan analogy. Because some of them, analogy dia boleh menyebabkan misconception. So that is another part that should be consider kalau guna approach of analogy. Okay, for scoring, of course maximum semua 4 lah ni. Because remember I only have like 10 marks, so ini akan darab dengan 0.5. I also allow me to add in bonus for 2 marks in terms of creativity, presentation of the document, neatness, presentable, bahan yang dihantar tu, ada setengah lukis, that analogy tu. So if that another, I'll give like maximum of 2 marks. So basically I will total up kat sini, itu dia punya markah dia lah untuk topik biochemistry ni, particularly carbohydrate metabolism. Okay. The challenges, ni challenges. At first, I want them to go for open web, sama ada open book or open web. So masa tu saya tengah fikir nak guna open book ke open web. Kalau open book, I can decide on what book. Kalau open web, they can use anything unless I set you can only use this website. So itu satu benda yang saya fikirkan waktu tu. So masa tu saya tak terfikir pula satu hari mungkin akan guna balik open web ni kan. So I thought like okay lah, tak apalah guna open book. So saya suruh guna satu textbook. And then I ask myself, nak bagi guided ke self-guided? Guided mean saya kata page sekian sampai page sekian. Katakan saya nak study one book tu kan, concentrate on page chapter 1 ataupun concentrate on this topic only, tanpa mengarahkan dia wujud mana-mana. But then because this one is mainly for carbohydrate metabolism, so it become guided. Kalau self-guided ni berarti kita biar dia teroka apa-apa. So for self-guided ni lah yang tadi saya kata, kalau saya guna open web, they will be self-guided. Dia sendiri pilih mana yang dia nak, maklumat mana dia nak cari daripada web. Kemudian saya fikir juga suitable time banyak mana nak letak ni. So what I did, I think I did quite okay, because like at first 10 minit tu sepatutnya dalam 15 minit je kalau physical exam biasa tu. So ataupun close book dalam 10 markah dalam 15 minit. So I thought like I should have increased it, because by foreseeing that they have to flip through all the books, so saya tambah masa.
Okay, akan berlaku plagiarism tak? Because they gonna copy, they can copy the exact words dalam buku ke dalam kertas jawapan. So in terms of avoiding the plagiarism ni, we can also give different set of questions, different set of triggers to different students. Itu mungkin satu option. Another option is that to make the question, soalan tu seharusnya no one correct answer, ataupun to avoid plagiarism, give them or create question tu yang menyebabkan dia guna maklumat bukan salin maklumat. So that the biggest challenge yang saya jumpa, bahawa to make them to use information rather than copy paste the information into the exam question, exam paper tu ataupun kertas jawapan dia tu. Ini sangat penting to avoid them to just copy paste. But then it back to the question lah, soalan apa yang kita pilih tu. How good is our question will depend on how good they are in terms of copy and pasting it into the answer sheet tu. So ini penting. Dua ni lah saya rasa sangat penting lah, questions tu. If you craft question that memang akan menyebabkan dia copy paste, then you allow them to copy paste. So you open, remember that the word open here meaning you open to a lot of things. So might as well you come up with a question that they can use information and into that situation or context tu. Okay, unfamiliar ni means sebelum kita bagi OBT ni, it's good if you get them familiarized what to do. Sebab dalam saya punya challenge hari tu, ada students yang tak pernah buat OBT. So that was the first time they did the OBT. Except for Dylan lah. Dylan tu dia cakap banyak kali dah dia buat OBT ni, so dia quite ready for it. So if you plan to go for open book test, try lah buat dulu sikit bagi dia biasa guna what is open book test. Apa macam mana nak jawab, nak tengok apa, like that kind of thing. Guide them how to answer an open book test. Kalau dia tak biasa, just main-main dululah buat ataupun buat simulation for open book test. Another one is student preparation. Student kena bersedia. Macam student yang masa saya buat OBT ni, ada student dia tak prepare. Dia just salin nota je. Buat mind map dia tu pun sangat tak mencabang-cabang. Ada very simple structure sebab dia tahu ada buku kan. So dia tak prepare. When it comes to the exam, the actual exam OBT tu, he or she was struggling because dia tak tahu maklumat tu kat mana. Sebab dia tahu chapter berapa je. Dia tak tahu mana maklumat tu, so dia kena baca balik dalam nota tu, baca balik dalam buku tu, baru dia nak digest itu and then dia nak transfer. Yang tu yang membuatkan dia lama betul menghabiskan satu soalan tu. So this is very important. Kalau kita plan nak buat OBT, so make sure that student preparation, they know what to prepare for OBT. OBT ke ataupun open web test ke, so sama je preparation dia. Okay, final takeaway. I'm going to go quick on this one. Understand LO, create authentic questions, lead student to do things with the information. Jangan tu copy jangan buat soalan yang menyebabkan dia boleh copy paste je dan tampal dalam dia punya jawapan. Go for higher order thinking. Create more than one question with more than correct answer. Prepare a focused rubric and then provide a suitable time for them. That is a takeaway. Quick chat before I end this session. Kalau nak guna open book ke Crib Sheets ke, macam saya buat dua-dua. Masa tu saya gabung dua-dua ni. Or even take home test pun boleh consider jugalah. But for take home test, biasa kita akan bagi macam a case untuk dia selesaikan. A case, and then where they can use notes and try to solve the problem, the authentic problem. That one should take longer, 1 week, maybe days or weeks. And then again, if you want to go for open web, sebab semua nak buat online open book test nampak gayanya, kita kena ingat, dia boleh Google tau at one click. So what type of question? It doesn't matter. It's no harm that dia nak cari maklumat. Tapi dia nak cari maklumat tu, nak buat apa dengan maklumat tu? That's the biggest question. Okay, quick one. Ada lagi Ini ialah Socratic questions kepada siapa-siapa yang rasa berminat nak buat open book test ni. These are some Socratic question that you can ask untuk pelajar-pelajar yang sesuai
untuk digunakan dalam open book test examination ataupun open web test nanti. Ya, itu sajalah. So decide the best. Thank you. Terima kasih Dr. Sheikh. Saya buka pada rakan-rakan untuk sebarang soalan ataupun feedback ke. Dipersilakan. Assalamualaikum Dr. Sheikh, nak tanya. Yep. Apa tadi saya tak nampak sangat. Crib sheet tu untuk apa? Untuk kita ke untuk student yang tadi tu? Yang crib sheet tu crib sheet tu macam nota dia lah. Dia bawa sendiri nota. Ada setengah OBT, dia tak bawa buku. Dia suruh budak-budak tulis nota dulu. Saya tengok ni macam kat US banyak. Kebetulan waktu tu saya baru balik my sabbatical kan. So saya tengok dekat universiti tu, in fact saya involved dalam dia orang punya testing dan saya masuk kelas and they set for exam, dia bawa nota dia which is called crib sheet ataupun cheat sheet. Kalau macam dulu-dulu orang suka budak-budak yang nakal-nakal sikit ni dia bawa nota kan dalam kelas kan. So sekarang kita benarkan dia bawa nota tu. So dia tulis lah macam saya, yang masa saya buat tu saya benarkan dia bawa mind map notes sahaja. So dia bawa lah. Sebab kenapa saya push for mind map notes ataupun crib sheet ni, supaya dia bersedia. Tu pun tak mesti ada yang buat contoh-contoh yang biasa je. Cumanya kan doktor, dalam perancangan kita untuk membuat open book test ni, kalau kata macam kita dah plan untuk pelajar tu bawa nota dan sebagainya, adakah kita perlu juga bagi training untuk mereka buat macam mind map ke? I would say yes maybe. Sebab pengalaman saya, sebab ada pelajar-pelajar dia tak tahu nak prepare. Dia tak tahu nak bersedia tau untuk apa. So I would recommend to do some simulation. For analogy, kelas tu sebelum tu saya dah train dia orang dah. Bukan train lah, macam dah ada try buat analogy. So they know how to do that. But then nak bersedia untuk open book test ni is different. Sebab as I shared just now, dia orang ingat open book test ni senang sih. So dia orang tak study. So that's kita punya challenge lah, nak bagi dia try buat. Kalau nak bagi dia try, kita buat simulation dulu. Kita test dulu tengok macam tu, so that they know how hard it is, bukan how hard lah, how challenging it is, and then they prepare. Dan satu lagi, kalau kata macam kita kata nak minta tadi pinjam buku daripada library kan, dan kita juga kena ada maklumat tentang buku tu available tak, berapa bilangannya ke doktor? Saya sebab saya dah check dulu kat library sebelum tu, bilangan masa tu group saya ada 2 group. So masa tu total group dalam 70. Saya dah check dekat website, dekat PTB punya website, saya tengok berapa banyak buku ada kat library yang masih available. Kan kita boleh check dekat kita punya portal library tu. Ya. So saya check siap-siap, okay semua ada, buku ada. So cukup untuk semua. More than cukup. Sebab tu saya mesti pinjam buku biochemistry tu. So itu antara preparation yang saya rasa nampak macam agak berbeza lah kalau kata kita nak buat untuk OBT ni kan. Okay. Terima kasih. Tapi kalau kita nak buat web, nak buat online, it's different. You cannot monitor dia orang bawa buku ke tak. They will use web. So might as well guna je open web. But itulah again, for me the questions tu Mizi dan rakan-rakan semua, siapa-siapa yang berminat nak buat lah, I mean it's a good one. Really challenge student punya thinking. Kalau nak buat open web, make sure that the questions tu tak ada pun dalam website tu. Otherwise they can type in, serious, they can type in question terbalik, keluar semua dia punya solution. There's no point of having open web test kan. So the question must be authentic. My recommendation, use authentic case base. Kalau Mizi nak buat, Mizi ambil case sebenar. Siap Jan. Jangan angkat tangan lama Jan. Jan. Okey. Ya. Boleh tanya soalan ke? Jan, boleh Jan, sharing is caring. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Syakina, sangat membantu rasa sharing ni. Cuma ada beberapa nak tanya lah sebab planning macam nak buat open book exam lah untuk student masters. Saya dah check dekat dalam yang MQA tu, saya ingat saya nak bagi macam yang doktor suggest tadi tu lah, macam case analysis.
So untuk yang saya punya group student ni tak ramai lah, ada 6 orang je. So dia punya untuk CLO tu C4 lah yang targetnya. Okey, cuma saya tengok kat situ, saya tengok yang MQA tu untuk satu case analysis masa yang diperuntukkan 3 jam. Maknanya kalau saya plan nak bagi 2, maksudnya masa tu 6 jam. Adakah kita nak kena bagi masa 6 jam, macam mana kita nak kontrol 6 jam tu? Adakah boleh kita bagi ni dan kita bagi tempoh pelajar tu kata 1 minggu? 1 minggu tapi kita estimate SLT yang dia nak buat untuk kerja-kerja dia tu, yang dia nak menjawab tu adalah 6 jam. Boleh ke macam tu? Ini tak termasuk lagi Dia preparation time dia saya tengok satu soalan case analysis tu 3 jam. Maknanya semua kalau saya nak bagi 2 soalan case analysis, dia memerlukan 12 jam untuk student tu. Okay, the context dia macam ni Nurjan. Adakah case tu yang dia akan jawab tu dalam kelas? Kalau dia bawa case tu kena bawa dalam kelas, so they have to prepare beforehand, which might incur 6 hours. Waktu dia nak jawab bersama dalam kelas tu, mungkin they need like 3 hours untuk jawab soalan case. Itu different. Sekarang dalam konteks sekarang, dia tak akan datang dan jawab datang in class dan jawab exam kan? Nurjan nak dia orang email ke macam mana? Ataupun dia orang upload? Diorang akan upload je lah nanti jawapannya sebab dia tak akan duduk datang macam kita sit exam bawa buku sama bagai 6 jam tu. That's why saya fikir macam bagi diorang mungkin 1 ke 2 minggu untuk dia selesaikan tu dengan estimate yang SLT dia tu adalah 12 jam lah keseluruhan. Itu okey Nurjan. Pandangan saya lah dia dah tak jadi macam open, kalau ikut term dia panggil take home test tu. Berarti kita bagi dia satu case and then dia study the case and buat analisis sendiri-sendiri and then kita bagi dia 12 jam SLT dia. 12 jam ikut ikut estimation yang ikut dia punya def lah kan. Katakan 12 jam. 12 jam tu satu task, assessment task tu, that is SLT dia. Dalam 12 jam tu dia cari bahan, dia prepare, dia tulis, then Nurjan bagi by 1 week kena upload jawapan. So itu consider as take home Take home tu take home. Okay. Alright, okay, thanks. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit boleh, Syeknas? Boleh darling? Okay. Seronok, best, excited. Okay, itu reflection ya. Okay. Alright. Cuma sekarang Kak Syah nampak macam ni, macam tadi the moment macam saya dah kata this is a question that you already crafted. Kak Syah cepat-cepat masuk dalam Google and actually I can get satu daripada option tu memang ada. Ya Allah, satu boleh dia terus tunjuk analogi macam mana dia dapat analog kepada, dia buat analogi kepada one of the option that you have given. Itu yang bila kita kata we have to be very careful bila kita craft question, make sure bila kita ambil question tu kita letak kat Google Map, Google search dan kita dapati bahawa mungkin tidak ada cara pelajar akan dapat jawapan yang lengkap lah, almost tadi macam almost perfect daripada Google tadi kan. Itulah satu. Jadi to make sure kita add something lah, jangan jadikan dia macam straightforward, macam tanya apa itu glucogenesis ke macam tu, tapi instead kita jadikan dia satu case. Supaya dia dapat relate dengan case yang kita dah crafted. So itu mungkin sikit lah, kita advancekan sikit supaya dia tak bila dia tengok jawapan tu dekat Google, dia tak ambil terus. Jadi kena macam mana pun, dia kena tweak sana, tweak sini untuk dia adapt kepada soalan yang mereka perlu jawab. Itu satu lah. Betul. Dan the other one is, out of the 4 tadi, instead masa kita buat analisis lepas budak dah submit dia punya work, do you tend to have like a kind of analysis, tak tengok just when the favor option yang mana, nak jawab option yang mana, A ke B ke C ke D. Sebab kalau Kak Syah sendiri, Kak Syah kan suka akan jawab glucogenesis sebab dia mudah kita nak dapatkan analogi. Jadi kemungkinan itukah so apa yang Kak Syah maksudkan, adakah kita dah boleh jangkakan bahawa pelajar akan opt for A untuk jawab? Kan you have given them 4 option tadi kan, ada 4 pilihan. Adakah mereka favor pada satu-satu option? Thank you. Okay. The first questions tu, before I decided which one to go for, either open book or open web, that is why I choose open book, because they cannot open the web.
because I know that in the web there'll be abundance of examples of analogy, not only biochemistry, biology, physics, chemistry, semua ada. It's abundance of things in the net. That's why I opt for open book and using their Crib sheet. So yes, if you plan to do it, definitely we have to recheck it again and again. And then I would suggest and recommend use an authentic case that is not available in the web. So itu challenge besar. Yang kedua tentang apakah pilihan-pilihan antara empat-empat tu, yes, waktu saya buat grading, I found out that lebih kurang sama je. There's no tendency to pick one metabolism or another metabolism. Everyone they have their dia punya pilihan A, B, C, D tu is almost the same, almost equal. So tak adalah macam kita nampak skewed tu nak pilih yang senang glycolysis ke, tak ada. And then if I read, I really enjoy myself reading the analogy. There's a lot of analogy they came up with, sampai cerita pasal kisah percintaan pun ada. That's fun. It was fun. Like it was fun looking at how they use, how they relate the real life into the context. So meaning that, tapi kita jangan terbuai-buai dengan dia punya analogy. You have to check on the content. Go back to the ground, check balik content. So my suggestion is that if we want to plan to go for OBT or OWT ni, make sure that context dengan content tu is something that you can marry them together, so that then we can create one good question. Alright. Yep. Thank you. Harap-harap pembentangan ni tidak melemahkan semangat orang nak buat open book test lah because of the challenge kan. Ada lagi rakan-rakan lain? Kak Fiz, silakan. Tadi tentang macam mana kita nak craft soalan yang berupa open book ataupun open web ni, macam antara dia punya kriteria tu dia kena real situation, authentic, dia ada konteks di situ dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil case seperti kita buat problem based learning punya senario tu, sesuai tak? I would say yes, Fiz. Yang list yang tadi buat tu, saya sendiri punya rules, Fiz. Tak ada orang lain, saya sendiri decide. Sebelum tu saya nak soalan ni macam ni, supaya, because I want to avoid them from doing copy paste. Waktu tu saya tengah fikir nak buat open book ke open web ke. Open book tengah timbang-timbang. So I think to be safe, saya just ambil satu soalan yang tak boleh menyebabkan dia dapatkan maklumat tu daripada web. So I go for analogy. Tapi idea Fiz tu ialah sangat disarankan, because when you craft a problem ataupun you come up with one case, so that should be something that they will use information and bring it to that context of question. Yang tu bagus Fiz. Saya sokong 100%. Terima kasih doktor, sebab rasanya ramai daripada jabatan ni memang agak familiar jugalah macam mana nak craft senario untuk PBL tu. Mungkin boleh cubalah. Terima kasih doktor atas perkongsian hari ni yang sangat menarik lah. Assalamualaikum. Salam Kak Eti. Okey, nak tanya. Okey, kalau macam tadi Fiz kata macam buat PBL juga ataupun case study kan, biasanya PBL kan kita berkaitan dengan case study kan. Boleh tak kalau kita buat open book and open web? Maksudnya kita menggunakan dua-dua lah. Of course, berarti dia open resource. Yelah, maksudnya kita tak mesti kata okey awak mesti guna buku sahaja ataupun guna web saja. Maksudnya dia boleh guna apa sahaja. Open web tu dalam tu pun ada buku. I think it's more like open resource kan. Macam contoh macam Nojan punya idea tadi tu. So dia bagi take home test. The information can be from books, it can be from journal, it can be from website. So lots of resources. I don't see any problem if you want to nak allow them to gather all resources. Sebab apa saya sokong sangat buat open book ni ataupun mungkin open web ni? Sebab dia betul-betul melatih pelajar untuk how to deal with information, how to deal with solution, how to deal with problem. Nanti macam contoh sekarang keadaan sekarang, if we can come up with one good questions on COVID-19 ni, they can have like a lot of things how to solve problem. At least the thinking tu kita galakkan dia punya thinking tu
untuk menyelesaikan masalah menggunakan maklumat-maklumat yang available. It can be books, it can be web, it can be journals, it can be articles, as long as they know what are the relevant, suitable, genuine of an information. Takut nanti dia ambil fake news and then dia just put in hearsay saja. So itu kita kena bagi tahu kat pelajar awal-awal dah. We want information with evidence. Sebab nanti kalau nak go for open book test ni, kita kena bimbing dia macam mana nak jawab. Dia tak boleh copy paste and letak situ. Dia have to go citation, masukkan macam dia nak buat written assignment tu. Saya pandangan saya boleh Kak Eti. Okay. So Kak Syah add sikit kat situ. Kalau contohnya kalau Kak Syah buat pelajar untuk buat review, contohnya journal review, dia buat review of journal apa kan, dan dia kena ada support daripada journal yang lain. So masa dia submit tu, Kak Syah minta sekali semua journal-journal ataupun evidence, material yang digunakan ataupun resource yang digunakan to support masa dia menjalankan assignment yang Kak Syah bagi. Ini masa pelajar masters dululah. Ya. Okey, sambil tu saya jawab soalan Azzi soalan Dr. Husni saya tak boleh jawab. Soalan Azzi saya jawab. Do we have enough books in library untuk semua students guna at the same time? Sebenarnya boleh check. Waktu saya dulu tu, saya check dulu dekat PTB, pergi dekat type dekat biochemistry tu, and then they list berapa banyak buku yang available sebelum semester mula. Sebelum semester dah check dah, okay banyak ni ada, so cukup. So cukup lah. Tapi kalau sekarang punya condition, we can use e-books. Kalau nak strict to one book, boleh guna e-book. But then they cannot buka multiple window pula lah untuk cari maklumat lain. Assalamualaikum Dr. Sheikh. Boleh tanya? Silakan Marina. Okay, sekarang ni yang saya faham bila kita go for the approach open book test ke ataupun take home test ke, is actually based on trust student buat sedikit homework and ready dengan materials dia. And we as the lecturer kena come up dengan idea soalan yang authentic. Let's say kita kena juga faham tentang kita punya course learning outcome tu sendiri, whether we are answering C3 atau C4. Let's say our course learning outcome tu dah design in such a way it should attain students sampai level C4. So when we craft the question, it must be authentic, and ia sepatutnya bagi kefahaman saya, correct me if I'm wrong, ia mesti take off daripada C1 sampai pergi C4. And at the C4 tu kita betul-betul test mana student memang kena betul-betul keluarkan dia punya idea, kefahaman untuk apply apa yang dia belajar sebelum ni, dan juga boleh refer kepada buku rujukan atau nota ataupun web. Betul ke macam tu? Yes. Yep. Yeah, you got that one right. Contoh macam kalau untuk C4, that is analysis kan. We can even ask them to do some comparison of two things. So, you know, like some cases you want to go for like different types of disorder ke apa ke, and then what causes it ke. So by doing that, you compare, contoh macam kita tahu ada beberapa jenis glucose punya disorder, type 1, type 2, type 3, type 4 kan. So yang tu kalau kita guna untuk web, dia akan list that one out for us. Kita just buat comparison, type 1, type 2, type 3, type 4. Kita type dekat Google, dia akan bagi semua jawapan. So meaning that even though that is a C4 level, but when we come up with that kind of questions, that will open up to a copy and paste into the answer. So what would be the best thing to go for C4? Soalan-soalan yang differentiation, analysis punya soalan on C4. Maybe we can craft something question yang tak exist pun. Disease yang tak exist. You know, like type 1, you just come up with some crazy idea of what is type 1, and then type 2, you just design or make believe satu type of type 2, and then they can do the comparison. The situation is different. Both situations are different, but then kena buat pembandingan dari segi the metabolism ke. So sebab tu kalau nak buat open book test ni, kita ni lah pada challenge pada yang saya alami lah, nak come up with that questions tu, that's the most challenging. But the way that your flow of thought tu Marina, yang tu I believe that is on the right track. Thank you. Yes, And
Sorry, ada satu last soalan kejap Means that untuk come to the C4, okay, in the beginning tu perhaps okay, student akan ada kecenderungan untuk macam recall ataupun boleh macam dapat jawapan easy answer. Tapi ada certain portion dalam soalan tu sendiri with certain percentage yang memberi kepada pemberatan pada C4 itu sendiri yang membezakan bahawa student tu dah attain C4 level. Boleh ke macam Dr. Sheikh? Maksudnya soalan tu bukan like your case just now, it's just one soalan. In my case, it will be like a few soalan yang mana soalan tu hierarchy becomes difficult and even more difficult for them to answer because untuk come to the level C4. Yeah, it should work. Back again, it depends on your blueprint of your assessment. Sebab apa? Kalau Marina buat blueprint dia, Marina dah kata dah okay topik ataupun JSU topik tajuk soalan 1 ialah untuk level yang ni because you want to go for hierarchy. Dia tak salah kalau sebab walaupun kita punya paper C4 and then you want to target nak tanya 1, 2, 3 is allowed. Actually, setengah universiti dia berpandangan C4 soalan-soalan you kena C4 je. Not necessarily. You can even ask them question C1, C2, C3 pun. Except for you put more on focus on C4. The thing is nanti Marina, bila kita nak gunakan maklumat itu untuk membuat penilaian. Bila soalan kita ada pelbagai contoh 1, 2, 3, bila soalan C4, sebab C4 tu kita akan guna yang benar-benar mengukur C4 LO kita tu. So but then, when you decide on that one, so just give it more thoughts on that one. Kalau misalnya kata task soalan 1 kita nak bagi C1, task 2 C2, boleh lah. Tapi kalau C4 tu sama banyak kan, katakan 4 soalan, 1, 2, 3, 4 sama banyak. C1 banyak ni, C11, C21, C31, C41. Does that all 4 questions represent C4? Sebab soalan C4 pada soalan keempat saja. Some people would say yes, some people would say no. It depends on your principle balik lah, educational principle, philosophy kita apa kan. So there's no right or wrong answer for level of questions. But again, I think you are on the right track, meaning that you understand the needs of your LO yang kita dah buat mapping but then some people CLO 1 tu dia ada 2 assessment. Tu nak masalah nak masuk markah pula tu nanti kan, you nak pecah-pecah. So it's another story. Some people dia just got CLO, dia guna one big assessment task to measure the CLO tu. Itu senang kerja. But then back to your assessment plan lah Marina. Okay, thank you Dr. Sheikh. Sama-sama. Soalan Assalamualaikum. Nak tanya satu je. Hello? Sila. Assalamualaikum. Okey, nak tanya. Bila masa soalan tu dibagi kepada student? Sebab dia kena, kalau macam Sakinah kan, dia sediakan mind map, apa semua kan. Jadi ada soalan tu adakah dalam bentuk tugasan atau macam mana? Untuk masa saya buat hari tu, sebab dia tahu test 3 ialah untuk biochemistry, untuk carbohydrate metabolism. So dia dah tahu. So dia kata okay tajuk carbohydrate metabolism, so get one book and then prepare a mind map for carbohydrate metabolism. Dia dah buat. On that very day, baru saya bagi soalan. Okay. Oh, maksudnya kita kena bagi tahulah okay soalan cover topik mana, macam tu lah ya? Masa saya dulu memang untuk topik karbohidrat je. Okey, kemudian kita bagi soalan tu katalah macam kita exam minggu ke-15 contohnya kan, pada katalah berapa 8 bulan. Maksudnya kita bagi soalan pada masa tersebut. Ini contoh simulasi untuk semester ni ke Kak Ati? Ya. Kalau online tu berarti dia kena bagi pada masa yang sama. Okey, betul. Maksudnya tapi sebelum tu kita dah beritahu dia okey topik mana ya? Mana? Saya dah beritahu awal-awal. Maksudnya dia dah sedia dulu mind map apa semua macam tu lah. Sebab saya buat masa tu open book and crib sheet. Oh, open book and crib sheet. Okey, sebab sekarang ni masih terfikir-fikir lagi. Tadi terfikir macam mana nak buat soalan. Sebab kan Kak Ati punya concern tu bagus. Sebab apa saya kata bagus? Sebab bila kita nak bagi on that dot, hari yang tu kan, hari kata pukul 8. So kita bagi soalan tu pukul 8. Okey lah dia buat. So kita nak dihantar lepas 2 jam contoh lepas 2 jam dia kena submit dalam My Guru ke mana kan. Okey submit. So dia punya nota dia tak semestinya buku. Sebab dia boleh buka web.
So might as well kita dah fikir untuk potential dia buka web tu. Okay, ya betul. Kemudian maksud- saya ada satu juga, bila dia dah hantar jawapan, sebenarnya jawapan-jawapan tu kita boleh test plagiarism. Dia ada satu yang free online ni, nama apa entah saya lupa pula. Free online nak test tengok dia plagiat tak daripada mana-mana website. So dia memang ada software tu, nak pakai turn in macam lambat juga kan. Okay. Itulah. Jadi jawapan student maksudnya dia juga berdasarkan kepada open book macam mind map apa buku yang dia gunakan dan juga web. Dia Okay. dah jadi open web lah. Okay. Pada apa nanti akak tanya lagi. Okay, terima kasih. Kongsi-kongsi sama-sama. Soalan Dr. Husni, kalau dia plagiat adakah kita bagi peluang untuk dia buat balik jawapan? Yang ni kalau kita anggap dia sebagai final assessment, that is the final assessment, is summative. Sama ada dia plagiat, kalau kita tak bagi markah means dia tak ada markah lah. Melainkan kalau untuk test, kalau kita nak buat test ataupun nak tu, if you have that consideration, ask them to resit for that test, then okay. That is for formative kan. Tapi kalau yang kita, yang sefahaman saya lah, yang kalau kita merancang nak buat open web test ni ataupun open web exam ni, is a final assessment. So we don't give any chance anymore lah. Melainkan satu lagi cara, before they start, kita maklumkan siap-siap dia punya integrity dia, honesty dia, and then apa consequence kalau kita jumpa dia plagiat. That's another one. Aziz, my concern is that student would stop studying and simply copy from the open book, it will be really tough to control the secret discussion between students. Ini memang akan berlaku. Sebab tu dicadangkan soalan-soalan kita tu, if you have the time, we give different questions, different set of questions to students. Ini juga dia tak boleh dia tu elakkan dia daripada sempat nak discuss lah. Sebab tu idea of having them to sit and submit within an hour or within 2 hours, that will be crucial. Sebab otherwise kalau dia jawab pun kakak dia duduk sebelah pun boleh. Ataupun mak dia pencara ke, mak dia profesor ke duduk sebelah tolong jawab pun boleh kan. That can be done untuk pelajar yang nak cheating ni, nak cheating. Yang itulah antara challenge yang kita kena be aware of. So macam mana nak avoid benda tu? Again, the question should be authentic. The question should be something that not available in the web. Dan this is definitely again based on trust the students lah. Otherwise you just don't put high percentage on this, simply on this open book test. Maybe mungkin Kak Nizam atau Mizi boleh confirm the final assessment doesn't mean have to be only one final assessment. Kalau kita tengok dalam nota proforma tu pun, final assessment tu dia buat 2 kolom, 2 row. Berarti can we have like more than 2 final assessment? So that's another thing that we should consider. Kalau misalnya kata 40% for final assessment, should we put all 40% on that one sole final assessment? Can we have like for open book test maybe like 10 or 20 and then the rest 20% something other alternative assessment? So that can be further discussed. Okay, Assalamualaikum Syakinas. Tadi kita tengok penggunaan istilah tadi kan. Because pada Kak Syah, kalau namanya open book test, soalan tu dibagi, with masa pelajar yang kita bersama-sama dengan pelajar. Mana let's say that we allocate 40 minutes, so mana pelajar start dengan membaca soalan. Tapi kalau take home exam, soalan boleh bagi dulu macam Nojan buat tadi. Soalan bagi dulu dan kemudian. Jadi that is something that we have to put in bear in mind lah. Dia 2 benda yang berbeza. Betul. Kalau misalnya kata open web, open book, these are all that you have to give there and then. Waktu tu dia nak start dia buat. Sebab waktu tu duration dia pendek. Open book test ni ataupun open web test ni waktu dia pendek. 2 jam, it depends on how many questions you want to give them. For take home test, sebab tu nama dia home. It can take days, it can take weeks. So you can give them, of course kita kena bagi soalan daripada awal untuk terus mula, because they have to submit after maybe seminggu. Kalau Nojan punya case lepas seminggu dia submit, more on that one. Ya, betul. Dr. Sheikh nak tanya satu soalan. Ya, Lin. Katalah kan
katalah kita ni ada kerisauan lah kononnya lah kan, takut budak ni tahap untuk kemungkinan mereka melakukan perkongsian bersama rakan tu agak tinggi, boleh ke tidak kalau untuk open web test ni contohlah kita sediakan 2 set soalan atau 3 set soalan tapi masih menjawab kepada perkara yang sama. Lepas tu kita bagi pada student tu 3 set tu secara random lah. So mungkin akan ada satu grup ni dia akan dapat set yang pertama, grup yang satu lagi dapat set yang kedua. Adakah dibolehkan? Yeah, I think back on the intention of the assessment, kita nak mengutip data, that is the data point yang kita nak kutip, iaitu from the open book ni ataupun open web ni, kita nak kutip data untuk memberi maklumat pada kita bagaimana nak membuat keputusan di akhir semester. So cara kita kutip data tu ialah kita nak kutip data dia punya pengetahuan tentang C4 sampai level C4 dia, up to dia punya level C4. Then it can be anything as long as dia punya level of complexity and level of difficulty sama, setara. I don't see any issue on that one. Okay. Thank you. Saya sendiri akan buat 5, I'm planning for 5 set of questions. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Dr. Syakinas atas perkongsian tadi. Saya ada beberapa ada perkara yang saya rasa saya nak respon lah daripada apa perbincangan kita tadi. Pertama adalah tentang final assessment. Berikutan daripada apa yang Dr. nyatakan tadi, sebenarnya di peringkat pengurusan universiti JKPA telah pun membincangkan tentang penggantian final exam ini disebabkan oleh kita telah pun menetapkan final exam satu sahaja untuk kita punya final assessment. Untuk semester ini memang kita hanya boleh buat satu sahajalah untuk menggantikan final examination tersebut. Namun begitu saya melihat sekiranya untuk semester yang akan datang, contohnya diploma ataupun A201 yang kita belum lagi ada kontrak dengan student, yang itu bolehlah kita rancang sekiranya kita nak buat 2. Sebab sekarang ni kita menggantikan kita punya final examination. So satu sahajalah yang itu yang diputuskan setakat hari itu. Okey, kemudian saya juga melihat kepada aspek pengurusan kita nanti. Sekiranya kalau contohnya lah kan, katalah student tu dia mengambil 5 kursus dan 3 kursus tu akan buat open book test. Jadi saya mencadangkan untuk jabatan bila kita buat vetting soalan besok hari Jumaat. Belum. Kita ada beberapa orang yang buat open book test. Kalau boleh kita dah ada macam buat jadual lah supaya pelajar-pelajar ni dia tak bertindih. Kan? Jadi saya melihat dari segi aspek itulah sebab dia persediaan untuk open book test. Jadi kalau boleh tu dijarakkan jugalah daripada satu kursus dengan kursus yang lain untuk pelajar membuat persediaan, sebab dia ni memang macam masuk final kan, sebab dia memang 3 jam untuk tu dan dia submit. Bila kita nak buat ini juga, kita pun maklum, tapi saya suka nak ingatkan lagi lah tentang accessibility internet. Alhamdulillah sekarang ni dah boleh keluar, namun begitu kita kena kita kena tahu jugalah pelajar kita yang duduk di pedalaman, mereka boleh keluar tak untuk ni. Tapi kalau mereka ni dah memang kita dah cater untuk remote learning, then it should be okay. Dan perkara ketiga adalah tentang tadi soalan-soalan yang pelbagai itu, memang saya pun menyokonglah untuk dibuat beberapa soalan. Namun begitu bila vetting nanti kita juga akan vet ke semua soalan tersebut. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Syakira. Cuma satu susulan daripada yang Syakira cakap tu kan. Can we have that BHA, mungkin Syakira boleh sampaikan ke ataupun Alin ke boleh sampaikan. Can we have the BHA to bagi jadual final exam yang asal? Supaya kalau kita nak buat test, online test waktu tu, misalnya kata ada keperluan untuk buat test waktu tu, kita boleh guna slot tu. Kan sebelum ni dia akan plan jadual peperiksaan kan? Betul, soalnya dia akan plan, lepas nanti dia akan minta kita check
Misal kata kita nak buat Macam itulah doktor, cuma bagi saya lah, kalau tak semua yang buat open book test, jadi kat situ kita dapat mengurangkan dia punya ni, sebab bila jadual asal yang khusus-khusus yang ada MCQ tu dia tolak ke hujung. Tapi sekarang ni kita ni ada yang setengahnya dah tak buat MCQ, contohnya lah kan yang paper-paper universiti tu, jadi mungkin dia akan buat awal ke macam mana. Cuma kalau di peringkat kita, saya rasa data ni kena both lah. Satu daripada draft daripada BHA yang semua, dan satu lagi daripada kita yang melihat kepada open book test ataupun open web test ni, supaya benda sebab kita pun tempoh memang diberi dalam 3 minggu untuk selesaikan proses ni semua. Jadi kalaulah kata first week, second week tu ialah dapat ditaburkan lah, maksudnya distribute student punya jadual tu lebih baik lah kan. Kena tengok dua-dua kot, kita punya dan juga punya. Kalau dapat ada negotiation kat situ. hari Jumaat ni kita dah boleh collect maklumat dah kan Alin? Hari Jumaat. When kita tengok CA tu, kita dah tahu dah siapa, berapa orang nak buat alternative assessment, berapa orang nak buat open web test ni. I mean kita dah plan out dah. Khusus siapa yang nak melibatkan benda ni, and then we have to table. Betul tu Syakira, betul tu Alin, Syakira cakap tu, sebab dia akan ambil khusus-khusus luar fakulti kan, khusus universiti lah, khusus apa benda-benda yang lain-lain tu. So itu juga kalau misal kata khusus lain pun nak buat open web, so waktu tu penting lah. I think maybe BHA can come up with recommended time lah untuk siapa-siapa nak buat assessment online. Dia buat the recommended time, whether dia student pensyarah nak guna ke tak guna tu, that's up to the pensyarah lah, sama dia nak buat alternatif ke ataupun nak open web ke. Dah kena gerak dah tu sekarang ni. InsyaAllah yang tu dari segi dengan BHA itu insyaAllah saya akan sampaikan. Itulah saya lihat kita both plans kena ada dua-dua pihak lah kan, insyaAllah. So part kita dan juga BHA part untuk overall. Mungkin satu lagi saya nak bagi input untuk My Guru semalam. Saya dah maklumkan kepada CIO, insyaAllah PPA kita isi borang lah untuk keperluan-keperluan tambahan lah untuk apa yang nak di-upgrade, dan mereka akan cuba buat, insyaAllah. Okay. Thank you Dr. Syakira. Ada apa-apa lagi tak? Rakan-rakan lain yang nak bertanyakan soalan? Okay, Alin boleh tanya satu? Alin. Kak Tima, silakan Kak Tima, silakan. Okay, akak punya paper tu yang SBB 3014 tu dia situ saja. So situ ni dia macam dia kena faham je lah kan. So ada tak cara yang kita boleh buat supaya dia boleh sebab biasanya kalau faham ni dia baca je and then dia boleh, mungkin dia boleh copy je dalam tu kan. Maksudnya dia tak ada analisis ke, kita boleh buat dia jadi analisis? Kak Tima tanya siapa ni? Tanya penceramah. Tanya Alin. Kak Tima, situ is understanding kan? Can the learner explain ideas or concept? Ini dia punya level dia. Pelajar-pelajar boleh terangkan idea tak ataupun sesuatu konsep. Mungkin Kak Tima boleh gunakan macam ni. Katakan ada satu konsep asing, so dia menerangkan konsep itu dalam bentuk lain. Dalam cara kaedah lain, macam mana nak menerangkan konsep tu. Tu mungkin another yang sukar untuk dia, ataupun bagi ni dipanggil keyword tau. Kak Tima pernah dengar tak keyword punya assessment? Keyword ni ialah kita bagi beberapa keyword. Keyword ini mesti digunakan dalam dia punya pembikinan ataupun pembangunan teks dia. Hello? Hello, ya, menarik. Maksudnya katakan Kak Tima punya topik situ kan, kata ada keyword penting yang dia nak kena guna. So dia kena guna keywords ni dalam pembangunan dia punya jawapan dia tu. So bagilah trigger question dia apa. Sebab level untuk C2 ni pelajar boleh terangkan idea tak ataupun konsep. Because understanding kan, kalau understanding, can they explain ideas or concept? Tu okey juga, ataupun bagi case.
Bagi kes contohnya kenapa satu bangunan di Korea masa terbakar itu dia punya bangunan dia tak terbalik tetapi bangunan dia jatuh ke bawah macam tu. Kenapa dia jatuh ke bawah, kenapa dia tak condong? So itu kes. So dia kena explain konsep tu apa. Konsep dia ialah dia punya scaffolding, dia punya bahan yang bina bangunan tu ialah metal. So metal dia tak break, dia melt. So sebab tu dia jatuh ke bawah tu. So contoh-contoh kita bagi trigger question yang dia akan guna, dia akan terangkan konsep ini dalam konsep bangunan runtuh tu. That is itu. Okey, terima kasih. Sama-sama Kak Timah. Aling has left the meeting. Yeay, bos tak ada. Bos tak ada datang balik. Yeay, bos tak ada. Okey dah, dia join balik. Monitor, selamat pagi cikgu. Ada lagi tak rakan-rakan yang lain? Alin nak tanya. Ya. Kalau kata kita buat beberapa question tadi, tanya penceramah lah kot. Penceramah lah Kak Timah. Kalau kata kita buat beberapa question kan sebab nak elak daripada diorang niru-niru tu kan. Okey, adakah BHEA akan bagi diorang yang akan agih kepada pelajar ke macam mana? Kak Timah, nama pun E. Apa dia? Nama pun E kan, online test kan? Ya. Online test kita lah bagi. Oh kita, okey. Tu yang Syakira cakap panjang tadi tu Kak Timah. Oi. Okey. Okey, ada rakan-rakan lain lagi Kak Yati? Nak tanya. Okey, kita kan yang exam tu open book test, open web test. Yang lain apa lagi? Yang adakah home lagi? Itu je lah. Sebab kalau misal kata kita kan dulu buat soalan guna kebat kan. Maksud kebat tu maksudnya kadang-kadang bullet point tu tak ada pun dalam nota kuliah kita kan. Okey, jadi itu pun masih boleh juga kan? Maksudnya dia of course dia berfikir tu tidak bukan menggunakan buku ataupun maksudnya daripada dia punya bila dia dia assessment ideas ni tadi saya ada kongsi pada slide yang ketiga tu, dia banyak kaedah, bukan tak semestinya open book, ada capstone, ada portfolio, ada project, ada exhibition. Contoh macam katakan tu Fiz nak buat Flora Mania kan, the Flora Mania portfolio itself is a final assessment. Nak buat biobanking ke, documentary ke, summary ke, exhibition ke, macam Dr. Husni punya paper ekologi tu, kalau dia nak come up with one reflective paper pun, that is a final assessment approach ataupun method yang boleh digunakan apart from guna open book ni. Baik dia guna yang tu, tak semestinya guna open book test ni, dia ada banyak cara. Okey, maksudnya ada pilihan lagi lah kan. Okey, terima kasih. Ada lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada PM Dr. Syakinas di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat tadi. Rasanya telah banyak membantu pada kami yang masih tercari-cari lagi ni kot. InsyaAllah kita boleh buat ni. InsyaAllah. Jadi untuk itu selepas ini saya seperti yang saya katakan tadi, kita minta penyelaras FYP jabatan iaitu untuk AT11 Dr. Termizi untuk menyampaikan garis panduan yang telah dibincangkan sebelum ini. Yang ini garis panduan baharu ni untuk FYP ni telah pun dibawa ke mesyuarat bersama dengan dekan dan TDA dan alhamdulillah telah dipersetujui. Terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada Dr. Termizi, Dr. Nur Haida, PM Dr. Cik Nizam dan penyelaras-penyelaras daripada jabatan yang lain lah yang telah sama-sama duduk bersama untuk membincangkan sedikit sebanyak pembaharuan untuk garis panduan FYP kita yang terkini untuk pasca COVID ni. Jadi saya mohon kepada Dr. Termizi untuk boleh berikan penerangan lebih lanjut. Okey, terima kasih Yang Besar KJ. Saya akan tunjukkan
panduan baharu, panduan ringkas lah sebenarnya. Allowed. Okay. Can you share your screen kan? Tak boleh. Sekejap You must grant permission to share your screen. Select Safari, setting for the website to update. Alamak, kenapa tak boleh share pula ni? Kejap-kejap saya keluar balik. Garis panduan ni saya dah emailkan pada semua rakan-rakan pagi tadi. Sebenarnya pagi tadi. Kalau masih tak boleh buka, Alin boleh buka. Share screen, allow. Okay, boleh dah. Okay, panduan ringkas bagi projek tahun akhir Fakulti Sains dan Matematik pasca COVID-19 ini dibahagi kepada dua. Yang pertama ialah untuk pelajar pendaftaran kali pertama iaitu semester 6 dan juga pelajar untuk pendaftaran kali kedua iaitu semester 7. Jadi panduan ini adalah terpakai untuk AT16 dan juga AT11 lah kalau untuk fakulti kita, untuk jabatan kita. Jadi saya bacakan dulu untuk panduan kali pertama untuk semester yang ke-6. Jadi kalau untuk semester ke-6, ianya akan melibatkan semester A192 dan juga semester A201. Jadi aspek pertama yang kita letak di sini ialah berkaitan dengan reka bentuk, kedalaman dan juga topik penyelidikan. Jadi reka bentuk kajian Design and Development Research ataupun DDR iaitu membangunkan inovasi PDPC dalam bentuk kit, permainan, modul ataupun model boleh diteruskan. Jadi maksudnya pelajar pada semester ini mereka akan buat proposal dan dalam kuliah kita dah beritahu mereka boleh buat DDR. Jadi proposal tersebut boleh diteruskan namun memadai sehingga menentukan persepsi sahaja. Jadi contoh konstruk yang dalam persepsi adalah persepsi kebolehgunaan, persepsi interaktiviti, persepsi kandungan, persepsi reka bentuk dan juga persepsi kebolehtermaan. Bermaksud mereka tidak perlu bawa kit ke model mereka ke sekolah untuk mendapatkan keberkesanan. Okey, jadi untuk mengukur persepsi, sampel yang digalakkan adalah dalam kalangan rakan-rakan guru pelatih sahaja. Namun jika kerana kita tak tahu sekolah bila buka kan, jadi kita cadangkan sampel bagi untuk mengisi persepsi tersebut adalah rakan-rakan mereka sahaja. Namun jika penyelidik mempunyai akses kepada guru ataupun pelajar di sekolah, penyelidik boleh berbuat demikian. Maksud kalau kata pelajar ni dah buat PPG 2 dan sebagainya, jadi mereka dah ada repo dengan sekolah. Jadi kalau kata mereka boleh buat tu guna secara atas talian ke, hubungi balik guru dan juga pelajar yang pernah mereka ajar waktu PPG 2. Jadi ada possibility mereka boleh buat di situlah. Boleh buat cari pelajar ataupun guru di sekolah. Dan setiap kit permainan modul ataupun model yang diguna perlu melalui proses biasa iaitu proses kesahan dan juga kebolehpercayaan. Ini masih lagi terpakailah disebabkan oleh kalau kata sesuatu model kit tu sebab kita tak nak dilutekan kualiti FYP pelajar. Jadi perlu ada kesahan dan juga kebolehpercayaan di situ. Maka untuk proses kesahan ini penyelidik perlu menyediakan video tentang tata cara pengoperasian kit permainan, modul ataupun model kepada pakar. Jadi mereka perlu buat video, hantar video tersebut dan juga berserta dengan borang kesahan pakar. Jadi benda tu lebih jelaslah untuk pakar menilai sejauh mana modul tersebut boleh beroperasi ke, teknikal aspek ke, kandungan dan sebagainya. Dan yang seterusnya yang ini adalah baru. Reka bentuk kajian baru iaitu kajian perpustakaan ataupun library research adalah dibenarkan dan akan dimasukkan dalam kandungan kuliah. So yang ini kalau kita sebut tentang kajian perpustakaan ataupun library research, data yang pelajar gunakan adalah data dari sudut artikel-artikel yang mereka perlu review dalam pelbagai pekalan data yang subscribe oleh Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, jadi yang ini kita akan masukkan dalam kandungan kuliah untuk
semester Jun nantilah. Dan reka bentuk kajian eksperimental tidak dibenarkan kerana eksperimental adalah bertujuan untuk mengukur keberkesanan sesuatu intervensi. Jadi kalau kata kajian eksperimental tidak dibenarkan, maka disebabkan oleh sekolah yang kita tak tahu juga bila sekolah boleh buka, dan kita nak kurangkan risiko yang pelajar tersebut tidak dapat menyiapkan FYP mereka lah. Dan topik pendidikan yang dibenarkan adalah bidang pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah, pra-universiti dan juga universiti. Jadi mereka boleh pilih tidak terhad kepada kurikulum sekolah saja, boleh pilih sama ada kurikulum pendidikan tinggi dan sebagainya, asalkan research ataupun kajian tersebut masih lagi berpaksikan kepada penyelidikan pendidikan. Jadi di sini kita juga minta pelajar untuk semak keperluan EPRD untuk proses kutipan data dalam kalangan guru ataupun pelajar melalui kaedah dalam talian. Jadi walaupun kita tahu EPRD, kita pelajar secara proses biasanya pelajar perlu memohon kepada EPRD untuk menjalankan kajian ataupun untuk mendapatkan data di sekolah. Tetapi kalau kata mereka nak dapatkan data daripada guru secara online, adakah itu juga perlu kelulusan EPRD? Jadi yang itu kita minta pelajar semak dengan EPRD sendiri ya. Kemudian B adalah mekanisme penyeliaan dan juga perekodan. Mengikut persetujuan penyelia dan pelajar, pelbagai platform pembelajaran dalam talian dan juga media sosial boleh digunakan untuk proses penyeliaan. Namun setiap kali selepas selesai sesi penyeliaan, pelajar perlu membuat catatan ringkas dalam buku log penyeliaan. Jadi masih lagi mereka perlu catatkan, dan ianya adalah bergantung kepada penyelia dan pelajar tentang apakah medium yang sesuai dan boleh digunakan untuk proses penyeliaan. Dan kita tahu untuk pelajar semester 6, mereka perlu membuat pembentangan lisan ataupun cadangan penyelidikan pada minggu ke-12. Jadi kalau ikut cara biasanya, kita akan tempah kita punya makmal dan pelajar akan membentangkan secara fizikal bersama dengan penilai. Namun pembentangan lisan cadangan akan disesuaikan mengikut fasiliti dan juga akses internet pelajar. Untuk pelajar yang punya internet jalur lebar yang berkapasiti tinggi, sesi pembentangan lisan dan juga sesi soal jawab akan dijalankan secara live menggunakan platform seperti Google Meet, Cisco Webex, Zoom ataupun Skype. Jadi ini untuk pelajar yang ada jalur lebar yang berkapasiti tinggi. Maksudnya kalau kata pelajar yang mempunyai jalur lebar berkapasiti rendah ataupun tidak ada akses kepada internet, pelajar perlu merekod satu video pembentangan lisan, disimpan di dalam pendrive dan dipostkan kepada penilai. Jadi sesi soal jawab dijalankan menggunakan platform dalam talian ataupun media sosial yang boleh dicapai ataupun yang menggunakan low bandwidth seperti WhatsApp, Telegram, Messenger ataupun SMS. Jadi ianya bergantung kepada persetujuan di antara pelajar dan juga penilai tersebut. Jadi mereka kena arrange awal-awal lah. So kita tengok biasanya keperluan untuk internet ni kita lebih concern kepada pelajar lah. Penilai mungkin tiada masalah, dia boleh ikut sama ada nak live ke ataupun nak perlu rakam dan dipost pendrive tersebut. Jadi sesi pembentangan lisan cadangan penyelidikan akan dijalankan pada minggu 10 ini bagi program matematik, dan untuk kita AT11 dan juga AT16 pada minggu ke-12 iaitu 13 hingga 19 Julai 2020 bagi program biologi, sains, fizik dan juga kimia. Okey, perkara seterusnya adalah berkaitan dengan penerbitan. Fakulti dan jabatan sangat menggalakkan penerbitan artikel dan juga jurnal hasil daripada projek tahun akhir pelajar, dan jurnal tersebut mestilah sekurang-kurangnya diindeks dalam MySite, dan berikut adalah senarai contoh-contoh jurnal yang berpotensi untuk diterbitkan. Jadi di sini kita senaraikan beberapa jurnal yang terbitan FASM sendiri, iaitu Educatum dan juga Journal of Science and Mathematics Letters. Kalau kata Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, yang ini adalah daripada FPM, Cakrawala Pendidikan daripada Indonesia, International Journals of Education and Development Using Information and Communication Technology, dan juga Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang berpotensi untuk diterbitkan hasil daripada penyelidikan pelajar. Okey, itu adalah untuk semester yang ke-6, pelajar untuk semester ke-6. Jadi yang seterusnya adalah saya terangkan untuk semester yang ke-7. Okey, perkara yang A adalah pereka bentuk, kedalaman dan juga topik penyelidikan. Sama juga macam yang tadi, kita benarkan untuk membuat ataupun meneruskan projek design and development research. So pelajar untuk semester 7 ni mereka perlu siapkan tesis mereka.
Namun sama juga memadai sehingga persepsi sahaja. Dan bagi pelajar yang mungkin pelajar ada yang telah mendapatkan data dalam bentuk eksperimental, mereka boleh teruskan proses analisis dan juga penulisan laporan lah. Sebab kita tanya juga ada pelajar yang buat eksperimental punya design dan ada yang telah collect data. Jadi itu mereka boleh teruskan lah. Jadi untuk mengukur persepsi, sampel yang digunakan adalah guru pelatih sahaja dengan menggunakan Google Form ataupun platform lain yang sesuai. Okey, namun jika penyidik mempunyai akses kepada guru ataupun pelajar di sekolah, penyidik boleh berbuat demikian sama juga macam yang tadilah. Dan jika andai kata pelajar membuat reka bentuk eksperimental, pelajar SEM 7 ni, namun tidak tidak collect data, kita reka bentuk kajian eksperimental dan mengukur keberkesanan tidak dibenarkan bagi yang belum mendapat data kajian kerana kekangan untuk membuat kutipan data. Jadi kita nak mohon mana-mana penyelia yang mempunyai pelajar SEM 7 yang membuat eksperimental namun tidak collect data untuk berbincang semula, kerana untuk kes-kes terpencil seperti ini, kita akan benarkan pelajar untuk menukar reka bentuk kajian kepada kajian kepustakaan ataupun library research tertakluk kepada budi bicara penyelaras dan juga penyelia masing-masing. Kerana saya dah jalankan sedikit survey dalam kalangan pelajar, ada seorang, saya tak tahu dia punya supervisor, namun ada seorang yang membuat eksperimental untuk pelajar bio semester 7. Jadi saya mohon penyelia tersebut untuk hubungi pelajar terbabit, bincangkan baliklah sama ada beliau telah membuat kutipan data ke belum. Kalau kata belum, kita cadangkan untuk tukar design jadi kajian kepustakaan. Dan topik penyelidikan yang dibenarkan adalah sama jugalah, ini adalah bidang pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum sekolah dan juga pra-universiti dan juga universiti. Mekanisme penyeliaan dan juga perekodan masih juga sama, iaitu atas persetujuan penyelia dan juga pelajar. Kita boleh guna pelbagai platform yang boleh menggunakan pelbagai platform, dan setiap kali selesai sesi penyeliaan, ianya perlu dicatatkan dalam buku log penyeliaan. Okey, berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian, saya juga, macam saya cakap tadi, saya menjalankan survey dalam kalangan pelajar semester 7 ni, 90% masih lagi belum membuat kutipan data. Jadi di sini kita meminta pelajar untuk membuat, jadi bila saya tanya kenapa tak collect data lagi, kerana proses kesahan instrumen belum selesai. Jadi kita membuat ketetapan di sini bahawa proses kesahan instrumen perlu diselesaikan dalam tempoh cuti PKP, dan penyelidik diminta untuk merekod video berkenaan tata cara pengoperasian kit permainan modul atau model untuk melancarkan proses kesahan suatu kit tersebut. Jadi sama juga yang kita cadangkan, mereka perlu videokan bagi kepada pakar yang mereka telah kenal pasti. Dan proses kebolehpercayaan instrumen juga boleh dijalankan mengikut mekanisme yang sama dan digalakkan untuk melibatkan guru pelatih sahaja. Okey, untuk pelajar semester 7, mereka perlu membuat pembentangan poster penyelidikan. Jadi pembentangan poster penyelidikan akan disesuaikan mengikut fasiliti dan juga akses internet pelajar. Jadi ini bergantung kepada komunikasi di antara pelajar dan juga penilai yang akan dilantik. Jadi untuk pelajar yang punya internet jalur lebar yang berkapasiti tinggi, mereka boleh membuat pembentangan poster dan juga sesi soal jawab menggunakan dijalankan secara live lah, seperti Google Meet, Cisco Webex, Zoom ataupun Skype. Namun untuk pelajar yang punya internet jalur lebar rendah, sama juga mereka perlu rekod satu video pembentangan poster, disimpan di dalam pendrive dan dipostkan kepada penilai bersama-sama dengan soft copy poster tersebut. Dan sesi soal jawab boleh dijalankan menggunakan platform-platform yang mempunyai jalur lebar yang rendah seperti WhatsApp, Telegram, Messenger ataupun SMS. Jadi sesi pembentangan lisan, sesi pembentangan poster ini boleh dijalankan pada minggu ke-12, iaitu 29 Jun hingga 3 Julai bagi program biologi, sains, fizik dan juga kimia. Sama juga untuk pelajar semester 7 ini, kita menggalakkan penerbitan dan harus sekurang-kurangnya diindeks dalam MySite, dan berikut adalah senarai jurnal-jurnal yang berpotensi untuk diterbitkan. Okey, itu saja. Yang bawah ni adalah skop kajian untuk aktif 48 ini, tak ada kaitan dengan kita. Okey, itu saja.
Terima kasih Mizi. Untuk Okey, rakan-rakan sama-sama. lain, ada tak inginkan penjelasan lagi ke, penjelasan yang lebih ke, atau ada apa-apa persoalan? Saya ada soalan. Silakan Dr. Ya. Sheikh. Saya ada 2 soalan. Soalan saya yang pertama, untuk semester 6 tu, di mana sekiranya mereka perlu memohon EPRD, mereka kena hubungi EPRD secara personal kan? Betul. Sama ada kena apply ke tak online ni. Cuma saya punya concern ialah kalau kita ada 100 pelajar tu akan apply, akan call EPRD asking the same question. Boleh tak kalau kita yang check sekali sendiri dengan EPRD dan kita maklumkan pada pelajar-pelajar? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, buka buku jap. Okey, untuk semester 7 ada pelajar yang melakukan DDR, design development research tu kan. Sekiranya pelajar ni belum lagi buat kesahan instrumen, belum lagi kutip data, boleh tak mereka tukar kepada buat LR ataupun library research? Itu je soalan saya, Mizi. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Untuk soalan yang pertama, saya ingat better macam tu lah kot. Mungkin kami penyelaras akan bertanya sendirilah dengan EPRD supaya lebih senang untuk diselaraskan kepada pelajar lah tentang sama adakah perlu didapatkan kelulusan juga daripada EPRD berkaitan dengan kalau kita nak collect data secara atas talian saja. Baik, yang kedua, kalau kita nak tukar kepada LR tu adalah dibenarkan doktor. Memang dibenarkan. Terima kasih. Okey, sama. Rakan-rakan yang lain ada soalan? Maaf nak menyampuk sikit. Silakan ya. So far yang saya tahu walaupun atas talian, dalam talian, atas talian ke dalam talian, masih perlu mohon juga EPRD yang saya tahu setakat ni lah. Okey. Sebab ada juga semester sebelum ni yang dia buat survey menggunakan Google dan sebagainya, masih perlu EPRD sebab dia melibatkan pelajar sekolah ataupun guru sekolah. Dia masih macam terlibat dengan Kementerian Pendidikan lah macam tu. Walaupun yang kita tak masuk premis sekolah tapi disebabkan sampel tersebut adalah guru dan pelajar sekolah, masih lagi perlu EPRD punya kebenaran. Yang itu yang saya faham setakat inilah, tapi tak pastilah kalau setakat nak persepsi tu perlu EPRD ke tak. Tapi yang apa saja melibatkan pelajar ataupun guru sebenarnya di bawah KPM lah. So kena mohon juga. Yang tu yang saya faham sebelum ni. Tapi kalau nak pengesahan, Dr. Temizi boleh tanya terus dengan EPRD lah kot. Baik, doktor. Terima kasih. Ada lagi? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Je. Mizi, Aja nak tanya, tarikh pembentangan poster dan juga dan juga yang pembentangan cadangan tu adalah tarikh yang sama ke? Lebih kurang Tarikh yang sama, minggu ke-12. Minggu ke-12. Okey. Okey. Sama. Ada lagi? Ya, ada rekod Okey, terima kasih Mizi di atas perkongsian tu tadi. Sekejap Ya, Jadi kita macam ni sebab kita nak tahu budak-budak punya accessibility sebab besar kemungkinan penyaras akan susun jadual. Jadi siapa yang akan buat communication dengan student ni? Penyedia ataupun penyaras yang terus ambil daripada kumpulan WhatsApp dia? Sekali lagi Kak Syah, line saya tak okey lah. Dia macam ni, kan bila kita nak buat pembentangan, baik untuk pembentangan proposal ataupun pembentangan final, kan kita nak susun jadual, penyaras akan susun jadual kan. Jadi kalau kita dapatkan accessibility pelajar ni sama ada dia opt untuk live ataupun dia opt untuk hantar pendrive. Jadi sekarang ni siapa yang nak communicate dengan student? Sama ada penyedia ataupun penyaras. Sebab penyaras ada kumpulan WhatsApp you all kan? Ya. So maknanya Mizi akan ambil maklum. Saya akan ambil maklum tentang hal tu Kak Syah. Okay, thank you. Okey, ada lagi rakan-rakan lain? Okey, kalau tiada, seperti yang saya katakan tadilah, untuk hari ini diharap kita telah dapat mengambil maklum mengenai garis panduan FYP yang baru ni.
dan sekiranya ada sebarang masalah ataupun ketidakjelasan, bolehlah berhubung dengan Mizi ataupun Haida untuk dapatkan lebih maklumat. Dan insya-Allah untuk hari Jumaat ni kita akan berjumpa lagi untuk mesyuarat perubahan CA bagi kursus A192. Saya harap rakan-rakan yang terlibat untuk kursus A192 ni, yang penyelaras kursus, dapat mengisi dekat dalam borang yang saya emailkan bersama dengan email terbaru, email saya malam tadi. Tengah malam, terasa tengah malam. Sebab lepas tu kalau dah isi, kalau boleh tolong emailkan semula pada saya lebih baiklah. Sebab biar saya compile. So hari Jumaat tu nanti tinggal seorang je yang membuka, yang present tu dia just present sahaja. Boleh ya? So dengan itu kita sudahi majlis pada hari ini dengan bacaan wal as dan tasbih kifarah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Sheikh atas perkongsian tadi. Terima kasih Dr. Shakira di atas maklumat terkini daripada UPSI. Terima kasih Dr. Termizi di atas perkongsian garis panduan. Dan terima kasih pada rakan-rakan yang sudi hadir di pentas maya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat. Assalamualaikum.